Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan membentangkan teori Imam Al-Ghazali berdasarkan filem Jalan Taubat. Okey, ini pengenalan daripada kumpulan 10. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Ain Syafiqah binti Muhammad Syahrin, nombor matrik I18303380. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jamilatul Izzati binti Jamaluddin, nombor matrik I18303364. Assalamualaikum, nama saya Nur Aisyah binti Abdul Halimi, nombor matrik I18303372. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kayubaria binti Hashim, nombor matrik I18303386. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Megaiza Ahmed bin Megah Anzir Azham, nombor matrik I19204076. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Ain Syafiqah binti Muhammad Syahrin, nombor matrik I18303380. Saya akan mulakan pembentangan dengan latar belakang tokoh. Nama sebenar beliau ialah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau dilahirkan dan dibesarkan di Tus, iaitu sebuah kampung di Khorasan, Iran yang bersempadan di Turkmenistan. Beliau dilahirkan pada tahun 450 Hijrah bersamaan dengan 1058 Masihi. Ketika beliau masih kecil, sebelum bapaknya meninggal, beliau dan adiknya Ahmad diserahkan kepada seorang sahabat karib, arwah bapaknya yang merupakan seorang ahli sufi, untuk menjaga dan mendidik mereka dengan memberi sedikit harta untuk perbelanjaan pendidikan mereka. Mereka juga dididik oleh seorang ahli sufi dengan mempelajari Al-Quran, hadis, mendengarkan kisah tentang ahli hikmah dan menghafal syair-syair. Beliau mempunyai 4 orang anak, yang mana seorang anak lelaki bernama Hamid meninggal dunia ketika kecil dan 3 orang anak perempuannya. Beliau wafat di tempat kelahirannya sendiri pada pagi Isnin, yakni 14 Jamadil Akhir 505 Hijrah bersamaan dengan 19 Disember 1111 Masihi. Seterusnya, tokoh pendidikan sepanjang zaman. Imam Al-Ghazali adalah tokoh pemikiran Islam kurun ke-6 Hijrah. Pengaruh pemikiran Al-Ghazali di kalangan bangsa Arab atau bukan Arab. Hasil karyanya juga dibaca dan dikaji di timur dan di barat sehingga kini. Kehebatan Al-Ghazali dalam pendidikan, akhlak, ilmu kejiwaan dan sebagainya. Keilmuannya juga meluas dalam pelbagai bidang ilmu seperti falsafah, akidah, fiqh, ilmu kalam, tasawuf, akhlak, mantik, ulum Al-Quran, politik dan lain-lain lagi. Kemudian beliau juga cinta ilmu dan pendidikan. Cintanya terhadap ilmu pengetahuan menggembara dan berguru dengan para ulama pada zamannya. Sewaktu berada di Baghdad, beliau dilantik sebagai pendidik iaitu pensyarah utama Universiti Baghdad. Beliau juga bergelar mahaguru dalam pelbagai bidang ilmu, tetapi beliau masih merasakan kekurangan pada ilmu pengetahuan yang dimiliki. Lantaran itu, beliau meninggalkan jawatannya dan beralih ke bidang ilmu pendidikan tasawuf, pendidikan ilmu kejiwaan serta berguru dengan ahli-ahli sufi yang terkenal. Sumbangan beliau dalam pendidikan, beliau merupakan penasihat agung Perdana Menteri Nizam Al-Mulk. Beliau juga merupakan pensyarah kanan di Universiti Nizamiyah, Baghdad dan cawangan Naisabur. Pendukung fahaman Al-Syairah atau dikenali dengan nama mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Beliau juga menolak fahaman ahli falsafah yang menuhankan akal yang meresap dalam ilmu kalam. Beliau adalah pelapor ataupun mursyid kepada golongan sufi. Beliau juga menghasilkan banyak kitab atau karya dalam pelbagai bidang ilmu, termasuk dalam bidang falsafah, mantik, tasawuf, akhlak, kenegaraan dan sasiah atau politik. Nama saya Kairobaria binti Nur Hashim, nombor matrik I18303386. Okey, saya akan teruskan dengan konsep teori.
Okey, sebelum tu personality ni bermaksud sahsiah ataupun secara umumnya disebut sebagai akhlak. Perkataan akhlak ni berasal daripada kalimah Arab iaitu kata akarnya adalah khuluq yang membawa maksud kepada perangai atau tingkah laku. Okey, tingkah laku ni merujuk kepada akhlak seseorang terhadap Allah, ibu bapa, diri sendiri dan orang sekeliling. Ia juga merujuk kepada keimanan seseorang individu dan kesempurnaan keimanan seseorang berkait rapat dengan pembentukan akhlak yang baik dan mulia. Imam Al-Ghazali mendefinisikan akhlak sebagai satu gambaran yang menunjukkan keadaan diri yang sebati sehingga dapat melahirkan tingkah laku yang mudah dicerna tanpa memerlukan pengulangan. Imam Al-Ghazali membahagikan personality kepada dua konsep iaitu perkembangan personality dan juga iman. Okey, menurut Imam Al-Ghazali, perkembangan personality individu ni terbahagi kepada dua tahap iaitu zaman kanak-kanak dan zaman dewasa. Zaman kanak-kanak, cara didikan dan asuhan ibu bapa yang menjadi faktor terpenting bagi setiap individu dari segi perkembangan personality. Menurut pandangan Islam, kanak-kanak ni merupakan satu tanggungjawab dan amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada setiap ibu bapa. Jadinya peranan dan tanggungjawab yang terpenting bagi setiap ibu bapa adalah dengan memberikan pendidikan dan asuhan yang secukupnya kepada anak-anak mereka. Seterusnya, dari segi peringkat dewasa pula adalah satu peringkat yang merujuk kepada tanggungjawab dan peranan seseorang individu terletak di bahu mereka sendiri. Setiap individu bertanggungjawab ke atas perbuatan dan tingkah laku mereka yang dikenali juga sebagai taklif iaitu tanggungjawab yang bergantung kepada diri sendiri. Okey, seterusnya konsep yang dibincangkan oleh Imam Al-Ghazali dalam perspektif Islam ialah konsep iman. Tahap iman seseorang individu tu dipengaruhi oleh jenis personality seseorang individu dan boleh bertambah dan berkurang. Okey, seterusnya perbezaan teori Imam Al-Ghazali dan teori Barat. Okey. Kebanyakan teori kaunseling Barat seperti teori Gestalt, rasional emotif, kewujudan dan psikoanalitik lebih menitikberatkan ilmu yang berkaitan dengan tingkah laku dan kognitif tanpa mengambil kira aspek spiritual, sedangkan dalam Islam spiritual ni merupakan elemen yang sangat penting. Okey. Pandangan Freud tentang fitrah manusia berbeza dengan ajaran Islam. Freud berpendapat bahawa manusia lahir bersama dengan naluri kebinatangan yang bersifat jahat. Berbeza dengan Islam, Islam mengatakan bahawa manusia sebenarnya secara fitrahnya adalah baik dan suci. Dan seterusnya menurut teori Gestalt, manusia bertanggungjawab ke atas tindakan mereka dan memfokuskan kepada masa sekarang, kerana jika seseorang sentiasa memikirkan tentang masa depannya, maka dia akan mengalami kebimbangan. Tetapi pendapat ni bertentangan dengan ajaran Islam kerana Islam menggalakkan umatnya untuk sentiasa bersedia untuk kehidupan selepas kematian dan segala amalan yang dilakukan di dunia akan dihisab di akhirat kelak. Okey, disebabkan oleh itu umat Islam ni sebagai manusia bukan hanya mengambil berat tentang masa sekarang tetapi juga terhadap masa depan, kerana perkara yang dilakukan sekarang akan memberi kesan kepada masa depan. Okey, seterusnya terapi rasional emotif diperkenalkan oleh Albert Ellis, berpendapat bahawa manusia berpotensi untuk bertindak secara rasional dan berfikiran waras. Okey, pendapat Albert Ellis ni tak bertentangan dengan Islam, tapi fungsi akal yang dibincangkan oleh Ellis dalam teori ni berbeza. Menurut pandangannya, akal manusia tak terbatas dan manusia mampu memikirkan apa sahaja yang diingininya. Tetapi menurut Islam, keupayaan akal manusia ni terbatas. Jadinya manusia tak boleh bergantung hanya kepada akal fikiran semata-mata tanpa panduan daripada wahyu Allah. Seterusnya terapi realiti. Terapi ni menjelaskan bahawa manusia mempunyai kebebasan, boleh membuat pilihan dan bertanggungjawab terhadap pilihan tersebut.
manusia bertanggungjawab untuk memilih bukan sahaja apa yang mereka lakukan, tetapi apa jua yang mereka fikirkan, rasakan dan alami secara fizikal. Prinsip kebebasan yang tak terbatas ni jelas bertentangan dengan ajaran Islam, kerana pandangan Islam, segala perbuatan manusia seharusnya tidak melanggar syariat dan ajaran Islam. Dan perbandingan seterusnya adalah teori psikoanalitik. Teori ni berorientasikan ke tingkah lakuan yang melihat manusia sebagai mesin yang bukan sahaja menjadi mangsa pada persekitaran, malah boleh dimanipulasi oleh persekitaran, juga bercanggah dengan Islam. Menurut pandangan Islam, manusia mempunyai akal fikiran dan kepintaran yang membolehkan manusia untuk membuat pilihan dan mencorakkan kehidupan masing-masing. Dan aspek inilah yang membezakan manusia dengan makhluk ciptaan Allah yang lain. Walau bagaimanapun, semua pandangan yang dikemukakan oleh teori kaunseling barat ni tak semestinya ditolak dengan begitu saja, walaupun terdapat berbagai-bagai perbezaan tentang fitrah manusia jika dibandingkan dengan teori Islam. Pendapat-pendapat yang baik dan sesuai yang dikemukakan oleh ahli psikologi barat boleh diadaptasi dan disesuaikan dengan gaya hidup Muslim selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Okey, secara kesimpulannya, teori Imam Al-Ghazali ni banyak berunsurkan kepada kasih sayang, tetapi teori barat banyak menggunakan teori yang diasaskan oleh mereka sendiri. Seterusnya, teori Imam Al-Ghazali ni menggunakan pendekatan Al-Quran sebagai panduan untuk menasihati antara satu sama lain, tetapi teori barat berpandukan kepada kehidupan mereka sendiri. Teori Imam Al-Ghazali juga menasihati dari segi rohani dan jasmani, manakala teori barat ni tidak berpandukan kepada apa-apa panduan. Dan teori Imam Al-Ghazali juga boleh menasihati antaranya penyakit psikiatri, tetapi teori barat tidak sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jamilatul Izzati binti Jamaluddin. Nombor matrik I1830334. Okey, saya akan terangkan slide yang seterusnya, iaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan akhlak menurut Imam Al-Ghazali. Tapi sebelum tu kita mestilah tahu tentang konsep akhlak dulu. Okey, akhlak ni dikaitkan dengan 4 aspek, iaitu iman, Islam, takwa dengan ihsan. Iman ni maksud dia membenarkan dengan hati, mengakui dengan lidah dan beramal dengan anggota badan. Okey, jadi kita sebagai orang Islam, kita mestilah yakin dengan rukun iman. Ada 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, beriman kepada hari kiamat dan beriman kepada qada dan qadar. Okey, yang seterusnya Islam. Islam bermaksud mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, mematuhi segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, serta beriman dengan ajarannya yang dibawa menerusi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya takwa. Takwa ni maksud dia memelihara hubungan baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhkan diri daripada perbuatan yang tidak diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir sekali adalah ihsan. Ihsan ni maksud dia memperelokkan perbuatan zahir dengan ibadah dan perbuatan baik batin dengan keikhlasan. Okey, jadi kita teruskan dengan slide yang seterusnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan akhlak menurut Imam Al-Ghazali. Okey, ada 5. Tazkiyah an-nafs, mujahadah mengubah sikap, melazimi amalan kebaikan, membuat sesuatu yang bertentangan dengan akhlak yang buruk dan muraqabatullah. Okey, tazkiyah an-nafs yang pertama ni bermaksud pemulihan diri ataupun penyucian jiwa. Okey, dalam bahasa lainnya penyucian jiwa dan akal manusia dari kekotoran dosa dan penyelewengan. Okey, ini juga merupakan satu proses yang penting untuk seseorang itu kembali kepada fitrah. Menurut Imam Al-Ghazali, tazkiyah an-nafs ni memfokuskan kepada permurnian jiwa ataupun hati ni.
Sebab apa? Sebab dikatakan personaliti seorang ni baik ataupun buruk tu datangnya daripada hati. Jadi semua orang ni tak terlepas daripada dosa kan. Jadi sentiasalah kita jaga hati agar tak menjadi hitam. Okey, seterusnya mujahadah mengubah sikap. Okey, mujahadah mengubah sikap bermaksud, mujahadah ni maksud dia bersungguh-sungguh ataupun berusaha sehingga mencapai matlamat. Dekat sini mujahadah mengubah sikap ni yang ditumpukan adalah mujahadah melawan hawa nafsu. So dia lawan hawa nafsu ni daripada sifat-sifat yang mazmumah, iaitu yang buruk dengan keji. So perubahan yang perlu seseorang tu lakukan bukan pada kesalahan yang dibuat je, tetapi pada faktor dia cari punca daripada mana kesalahan tu datang. Contoh dia macam apabila seseorang ni minum arak, dia ketagihan arak, dia berhenti arak tu, tapi punca daripada mana dia dapat kenal arak tu, contoh daripada kawan. So dia perlulah jauhkan diri daripada orang tersebut. Okey, yang ketiga, melazimi amalan kebaikan. Melazimi maksud kat sini ni konsisten lah, macam berterusan ataupun istiqomah dalam melakukan amalan-amalan kebaikan. Itu memastikanlah amalan-amalan tersebut selari dengan syarak yang telah ditetapkan dalam Islam. Okey, sebelum orang ni melazimi amalan kebaikan, asas yang perlu dia ada, mestilah dia teguh terhadap amalan-amalan ibadah yang khusus tu, macam solat, puasa, zakat dengan haji. Pastikan benda-benda tu teguh dululah. Okey. Seterusnya, membuat sesuatu yang bertentangan dengan akhlak yang buruk. Okey. Orang yang boleh buat sesuatu yang bertentangan dengan akhlak buruk ni diperlukan fikiran yang positif, supaya dia dapat lawan balik fikiran negatif dia tu dia dapat tinggalkan balik sifat-sifat mazmumah tu dengan menukarnya kepada sifat-sifat yang mahmudah. Okey, contohnya sifat marah dia tukar kepada sifat sabar, sikap dia yang khianat tu tukarkan kepada amanah, sombong kepada bersyukur, kedekut kepada pemurah. Siapa yang mampu melakukan perkara macam ni, dia ni dapat ubahlah gaya kehidupannya kepada ke arah yang lebih positif, tapi dalam keadaan yang berterusan. Okey, seterusnya yang terakhir ni muraqabatullah. Okey, muraqabatullah ni ataupun dimaksudkan dengan pengawasan diri terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ni maksud dia dekat sini, dia merasakan diri diawasi oleh zat yang menjadi dirinya dan menumpukan perhatian yang bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So dekat sini bila dia tahu dia tahu yang Allah ni bagi perhatian kat dia, Allah sedar kat dia, so dia akan bagi kesan yang positif dekat pembangunan akhlak seseorang ni. Sebab dia sentiasa berwaspada lah. Contohnya dia akan fikir Allah ni maha memerhati, Allah ni maha melihat, Allah ni maha mendengar, dan Allah ini maha mengetahui. Jadi dia tak berani nak buat benda-benda yang buruk, yang keji macam tu. Okey, jadi seterusnya slide yang ketiga, iaitu pendekatan teori menurut Imam Al-Ghazali. Okey, teori Imam Al-Ghazali ni berdasarkan sifat-sifat manusia. Selain itu, teori beliau tidak banyak menggunakan haiwan ataupun manusia sebagai role model. Ada tapi tak banyak. Okey, teknik-teknik yang digunakan dalam teori Imam Al-Ghazali ni adalah hikmah, nasihat yang baik, perbincangan yang baik, takwa, taubat, tafakur, mengerjakan solat dan berdoa. Okey, saya akan teruskan lagi dengan slide yang terakhir untuk saya. 3 faktor utama yang mempengaruhi pembentukan personaliti. Okey, yang pertama, hati. Secara lahiriah, hati ni dikatakan sebagai seketul daging yang berfungsi untuk pengedaran darah. Tapi hati ni juga boleh dimaksudkan sebagai rohaniah manusia yang berpusat sebagai naluri rasional.
Okey, menurut Al-Hakim Al-Tirmizi di dalam kitab Bayan Al-Farqu, hati ini seperti mata. Mata kan terdiri daripada 2 kelopak mata, bola mata, iris mata dan retina. Semuanya mempunyai makna-makna yang tersendiri. Tapi saling berkait antara satu sama lain, macam hati. Okey. Menurutnya lagi hati ni ada beberapa peringkat. Contohnya kalbu, hati ataupun kalbu ni salah satu peringkat hati. Kalbu ni diibaratkan sebagai anak mata, juga merupakan tempat bagi ilmu. Imam Al-Ghazali mendefinisikan kalbu ni sebagai suatu yang halus, bersifat ketuhanan, kerohanian dan mempunyai hubungan yang erat dengan jantung. So melalui kehalusan inilah yang mampu mencerap, mengetahui dan mengenai sesuatu perkara. Okey, kedua pula fuad. Fuad pula contoh yang kedua fuad yang merupakan hati yang kecil. Fuad ni pula diibaratkan sebagai iris mata yang mana berada pada anak mata yang berwarna hitam pada bola mata. Perbezaan fuad dengan kalbu ni, fuad ni penglihatan batin, manakala kalbu ni merupakan tempat bagi ilmu. So jadi kat sini bila fuad ni belum melihat, maka hati ataupun kalbu ni tidak akan dapat melihat manfaat daripada apa yang diketahuinya. Okey, kesimpulannya dekat sini, sejauh mana hati seseorang itu dapat menghayati risalah Allah mencerminkan kualiti hati dia. Okey. Seterusnya kita masuk yang kedua adalah nafs. Nafs ni dirujuk sebagai tabi'i keinginan. Jadi siapa individu yang ikut hawa nafsu ni, contoh kan, dia ikut hawa nafsu ni, dia akan memperolehi sifat-sifat yang sifat kejahatan dan kerosakan. Tapi nafsu ni memang terdapat dalam setiap diri manusia. Jadi macam mana seseorang itu kawal dia punya nafsu, berbezalah, yang tu yang membuatkan dia berbeza. Okay, kita tahu nafsu ni ada 7 tingkat nafsu, iaitu nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mulhamah, nafsu mutmainnah, nafsu radiyah, nafsu mardiyah dan nafsu kamilah. Okey, jadi kita masuk yang terakhir, iaitu akal. Akal ni merupakan anugerah Allah yang khususnya untuk manusia. Jadi kita sebagai manusia ni kena bersyukurlah sebab kita ada akal. Okey. Akal ni bermaksud intelek yang membantu manusia membentuk konsep, generalisasi dan berdaya rasional. Jadi bila adanya akal ni membuatkan manusia ni berfikir secara rasional. Okey. Akal ni fungsi dia menyampaikan ilmu pengetahuan kepada hati. Bila dia sampaikan ilmu pengetahuan kepada hati ni, dapatlah membantu mempengaruhi atau menyucikan serta menghampirkannya kepada Allah. Bila kita ilmu tu sampai ke hati kita, insya-Allah dapatlah bantu kita, diri kita ni hampir kepada Allah. Okey, menurut Imam Al-Ghazali ni, akal ni tertumpu kepada 4 perkara, iaitu pembawaan tabi'i dalam diri manusia yang membezakan manusia dengan makhluk yang lain. Yang kedua, akal itu ialah apabila ilmu yang pasti datangnya pada diri seseorang. Yang ketiga, akal adalah merujuk kepada pengalaman hidup. Dan yang keempat adalah akal itu merujuk kepada kekuatan dalam diri membolehkan seseorang itu mengetahui akibat sesuatu itu baik ataupun buruk. Jadi kesimpulannya dekat sini, interaksi antara hati, nafsu dan akal ni akan mencorakkan dan mempengaruhi personaliti seseorang. Okey, sekian. Terima kasih daripada saya. Seterusnya saya akan sambung dengan peranan kaunselor. Imam Al-Ghazali menggunakan pendekatan kaunseling berdasarkan sifat-sifat manusia. Kedatangan teori Imam Al-Ghazali memberi impak positif kepada kaunseling menurut perspektif Islam. Di antara teknik kaunseling Islam iaitu seperti berhikmah, nasihat yang baik, perbincangan yang baik, taqwa, taubat, tafakur, mengerjakan solat dan berdoa. Kaunselor yang menggunakan model ini perlu mengetahui sifat-sifat mahmudah dan mazmumah serta cara melatih diri untuk mengamalkan sifat-sifat mazmumah. Kaunselor memainkan peranan yang sangat penting untuk membantu
membantu klien menyedari kesalahannya dan segera bertaubat. Belajar bersabar, sentiasa konsisten supaya dapat membantu diri bagi menuju kebaikan. Menjaga adab bagi setiap perbuatan dengan mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW seperti adab makan, berpakaian, berkawan dan sebagainya. Sentiasa mensyukuri nikmat Allah sama ada yang berupa kebaikan ataupun musibah. Klien juga perlu diberi kesedaran berkenaan sifat-sifat mazmumah yang ada pada dirinya dan perlu berusaha bersungguh-sungguh untuk meninggalkannya. Bagi menolong klien kembali kepada fitrah yang mengatur hidup mengikut sunnatullah, kaunselor perlu mempunyai ilmu asas berkaitan dengannya. Seterusnya, penyelesaian dari punca dan jenis masalah. Membantu klien memperbaiki diri dengan mempelajari ilmu Islam, meningkatkan amalan, bertaubat, berzikir, berdoa, menjaga pergaulan, menjauhi maksiat, menjaga makan minum, menjaga pandangan, menjaga pertuturan dan menjaga daripada penyakit hati seperti sombong, riak, takjub dan takbur. Manakala menilai kefahaman dalam pelaksanaan sesi, kaunselor boleh melihat perubahan klien melalui air muka, gerak-geri dan pertuturan daripada segi peningkatan akidah, memahami diri sendiri, reda dengan musibah, keyakinan diri yang tinggi, melaksanakan tuntutan agama dan takwa serta tawakal. Model kaunseling Al-Ghazali dapat dirumuskan seperti: pertama, pengenalan dan membina hubungan, berdoa, berjanji dan bertawakal, membincangkan konsep-konsep Islam iaitu matlamat hidup, kewajipan, hukum perlakuan halal dan haram, sabar dan syukur dan juga mengaplikasikan sifat-sifat Allah dan sunnah Rasul mengikut keperluan dan kesesuaian kes. Seterusnya, yang kedua, mengenal diri dan membina matlamat hidup iaitu dengan meneroka cerita diri klien yang membawa kepada masalah berdasarkan pemerhatian, percakapan dan soalan andaian, membimbing klien membuat muhasabah diri dalam melaksanakan syariat serta memberi kesedaran kepada klien menyedari kelalaian dan kekurangan yang ada pada dirinya. Yang terakhir, meneroka punca dan jenis masalah seperti kaunselor dan klien mencapai kefahaman yang sama mengenai diri dan permasalahan klien. Merumuskan masalah dengan menerangkan semula tentang kefahaman Islam dan juga penghayatan atau amalan syariat. Saya sambung semula untuk kesimpulan. Model kaunseling ini memberi asas yang dapat dijadikan panduan yang mahu menggunakan pendekatan Islam. Aplikasi yang berterusan dapat memperbaiki pelaksanaannya secara lebih berkesan mengikut kesesuaian klien dan jenis masalah yang dihadapi. Ia perlu dilakukan secara berhikmah sesuai dengan ajaran Islam yang mementingkan akhlak. Oleh itu, segala kemahiran kaunseling perlu dikuasai terlebih dahulu supaya dalam proses kaunseling dapat dijalankan dengan menggunakan model pendekatan Islam lebih berkesan. Benarlah tentang apa yang diutarakan oleh Zemir, iaitu seorang tokoh Kristian mengenai Hujjatul Islam Abu Hamid Imam Al-Ghazali. Dia berkata bahawa sesudah Nabi Muhammad SAW ada dua tokoh yang besar jasanya menegakkan Islam. Pertamanya Imam Bukhari kerana pengumpulan hadisnya, kedua Imam Al-Ghazali kerana ihya-nya. Sekian, terima kasih. Sebuah idea asal Ahmad Hamdan Abdullah, arahan sutradara tersohor Azman Haji Yahya. Dalam movie Jalan Taubat mengisahkan seorang anak yang malu dengan ayahnya. Kenapa ya? Ayah kerja cuci tandas. Dah tak ada kerja lain kan yang boleh buat. Malu Zul ya. Kali ni ayah nak kamu buat betul-betul. Ayah saya Zul ni sanggup ya. Tayangan eksklusif sepada drama Festival Kuala Lumpur 2015. Jalan Taubat, Ahad 15 Mac 10 malam. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Nur Aisyah binti Abdul Halimi. Jadi untuk slide kali ini, saya akan terangkan tentang pemilihan filem. Okey, pada bahagian ini, kami diberi tugasan oleh pensyarah kami untuk memilih satu watak penting dalam filem, dalam sesuatu filem. Okey, berdasarkan filem yang kami pilih, kami perlu menganalisis personaliti watak-watak di dalam filem tersebut. Okey,
kami juga perlu kaitkan filem ini dengan teori yang kami dapat, iaitu teori Imam Al-Ghazali. Filem yang kami pilih ini bertajuk Jalan Taubat. Filem ini ditayangkan pada 14 Mac 2015. Filem ini juga diarahkan oleh Azman Haji Yahya. Beliau juga dikenali sebagai Jingo. Jadi tempoh jalan cerita ini ialah sepanjang selama 1 jam 24 minit. Slide yang seterusnya adalah bahagian sinopsis filem. Filem yang kami pilih ini iaitu yang bertajuk Jalan Taubat. Ia mengisahkan tentang seorang remaja yang dikenali sebagai Zul. Zul merupakan anak tunggal yang mempunyai masalah disiplin dan tidak pernah kenal erti serik. Sebab ketika dalam zaman persekolahan, Zul dan rakan-rakannya pernah mencuri tabung masjid. Jadi pelbagai denda atau hukuman telah diberikan kepada Zul dan rakan-rakannya. Namun begitu, dia dengan rakan-rakannya tidak pernah berubah. Selepas tamat zaman persekolahan, Zul masih tidak mempunyai pekerjaan dan sering menjadi kutulia. Ayah dan ibunya sering menasihatinya, namun dia tetap tidak mendengar nasihat mereka tersebut. Dalam sinopsis filem ni juga, ada satu malam ni, ayah Zul suruh Zul menjaga ibunya yang sedang sakit di rumah. Akan tetapi Zul tetap tidak mendengar nasihat ayahnya itu, sehingga kan pada suatu malam dia pergi ke suatu tempat bersama-sama rakan-rakannya untuk memuja tarik nombor ekor. Tambahan pula, pada malam tersebut ada rondaan. Jadi dia dan rakan-rakannya telah ditangkap oleh pihak polis, dan pada yang sama juga ibunya telah meninggal dunia di rumah sendirian. Keluarga Zul merupakan keluarga yang serba kekurangan, bahkan dia juga malu akan pekerjaan ayahnya. Jadi selepas dia kehilangan ibu dia, tidak lama selepas tu, ayah Zul pula meninggal dunia dan meninggalkan Zul hidup keseorangan. Jadi perkara-perkara yang berlaku di dalam hidupnya menyebabkan Zul bertaubat dan insaf supaya tidak melakukan perkara-perkara yang tidak elok. Yang seterusnya adalah pemilihan watak. Jadi watak utama kita adalah watak utama yang kami pilih berdasarkan filem ini ialah Zul. Zul merupakan seorang remaja yang mempunyai personaliti yang kurang disiplin di dalam dirinya. Jadi dia juga merupakan anak kepada 4 Ali dan Munah. Dia juga merupakan anak tunggal. Jadi kehidupan mereka ni berada dalam keadaan yang serba kekurangan. Jadi bukanlah orang yang kaya lah. Jadi kami memilih Zul sebagai watak utama kerana dia mempunyai personaliti yang sesuai untuk kami analisis di dalam tugasan ini, serta kaitkan dengan teori yang kami dapat, iaitu teori Imam Al-Ghazali. Tambahan lagi, Zul bukanlah seorang yang berpegang atas apa yang diucapkan. Ini bermaksud ketika zaman persekolahan, Zul dan rakan-rakannya pernah mencuri duit tabung masjid dan mereka juga pernah, dan ketika mencuri tu diorang kena tangkap dengan pengawas. Jadi disebabkan mereka melakukan kesalahan itu, Zul dan rakan-rakannya telah didenda dan dihukum oleh Ustaz Harun. Pada ketika itu juga, Ustaz Harun telah memberi dendaan yang berbentuk cara menguruskan jenazah. Di mana Zul telah dipilih
untuk berlakon menjadi jenazah. Tambahan pula yang menguruskannya ialah rakan-rakannya sendiri, iaitu Leman dan Atan. Okey, kenapa saya cakap Zul bukanlah seorang yang berpegang atas apa yang diucapkan, kerana ketika selesai dendaan atau hukuman yang diberi oleh Ustaz Harun tersebut, Zul mengatakan bahawa dia telah bertaubat dan insaf dan tidak lagi melakukan apa-apa kesalahan. Akan tetapi tidak lama selepas itu, waktu habis persekolahan, dia telah melakukan kesalahan, iaitu dengan mencuri makanan di kedai. Okey, ini bermaksud Zul hanya berkata kosong dan tidak mengatakan bersungguh-sungguh lah niat untuk insaf tu. Okey, dapat kita lihat dari teori Imam Al-Ghazali, terdapat 4 nafs di dalam teori ini, dan antara nafs yang sesuai dengan personaliti Zul ialah nafs mulhamah. Okey, di mana nafs mulhamah ini merupakan nafsu yang mengandungi kebaikan dan kejahatan. Akan tetapi nafsu yang jahat itu lebih baik berbanding dengan nafsu yang baik. Okey, antara sifat-sifat dia, sifat-sifat yang terdapat di dalam nafs mulhamah ini ialah seperti tidak bersyukur. Okey, hal ini kerana Zul pernah mengatakan bahawa dia malu akan pekerjaan ayahnya, iaitu pekerjaan mencuci tandas. Okey, ini bermaksud itu menunjukkan bahawa dia tidak bersyukur dengan dengan pekerjaan yang ayah dia buat. Okey, di dalam filem ini juga kami telah mengambil watak-watak tambahan. Okey, yang pertama adalah Ustaz Harun. Ustaz Harun merupakan guru kepada Zul, guru sekolah lah. Jadi Ustaz Harun jugalah yang memberi hukuman atau dendaan kepada Zul dan rakan-rakannya bagi untuk menyedarkan mereka terhadap kesalahan yang telah mereka lakukan. Okey, antara nasihat yang sering beliau katakan adalah dengan menyuruh Zul dan rakan-rakannya untuk sentiasa mengingati tentang kematian, kerana ia boleh membuatkan seseorang itu bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Okey, tambahan lagi, Ustaz Harun ni sentiasa berada di samping Zul dengan memberi kata-kata nasihat. Okey, filem ni ketika Zul kehilangan ayahnya, jadi Ustaz Harun ni sentiasa di sisi Zul untuk memberi kata-kata semangat. Okey, yang seterusnya adalah Pak Ali. Pak Ali merupakan ayah kepada Zul. Okey, beliau bekerja sebagai seorang pencuci tandas di sebuah tempat. Beliau juga amat memanjakan anaknya, iaitu Zul, dengan sentiasa menyebelahi anaknya walaupun anaknya melakukan kesalahan. Yang seterusnya adalah Munah. Okey, Munah ni isteri kepada Pak Ali dan sememangnya ia adalah ibu kepada Zul. Jadi Munah atau ibu Zul ini, beliau mempunyai penyakit asma yang teruk. Jadi Munah ini dia berbeza dengan Pak Ali. Kalau Pak Ali dia amat memanjakan Zul, tapi kalau Munah dia tidak terlalu memanjakan Zul, kerana beliau mahu anaknya itu pandai hidup berdikari dan tidak terlalu bergantung harap kepada orang lain. Okey, yang terakhir adalah Malik. Okey, Malik ni merupakan pengawas di sekolah yang sama dengan Zul, namun dia tidak mempunyai personaliti yang cukup baik. Okey,
Hal ini kerana Malik ketika zaman persekolahan, Malik sentiasa menghina Zul dan memandang rendah terhadap Zul dan rakan-rakannya. Okey, yang seterusnya adalah latar belakang watak. Seperti mana, latar belakang watak utama iaitu Zul. Seperti mana yang kita tahu bahawa Zul ini merupakan seorang remaja yang mempunyai masalah disiplin atau personaliti yang kurang baik. Jadi, dapat kita huraikan bahawa Zul mempunyai sikap sebegitu boleh disebabkan oleh terlalu dimanjakan oleh ayahnya iaitu Pak Ali. Jadi Pak Ali perlulah memainkan peranan sebagai seorang ayah lah. Maksudnya jangan terlalu memanjakan anak. Ini juga berlaku boleh disebabkan kerana Zul merupakan anak tunggal dan memerlukan perhatian yang lebih daripada ibu ayahnya. Akan tetapi, apabila dia diuji dengan kehilangan ibu ayahnya, maka ini menyebabkan dia memilih jalan yang terbaik untuk menjadi seorang yang lebih baik iaitu dengan memilih jalan untuk bertaubat dan insaf ke atas segala kesalahan yang dia lakukan. Seperti yang disebut di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-286 yang bermaksud Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Ia mendapat pahala kebaikan yang diusahakannya dan ia juga menanggung dosa kejahatan yang diusahakannya. Ini bermaksud Allah SWT akan memberikan ujian terhadap hamba-Nya mengikut kemampuan. Dari segi latar belakang keluarga pula, kita tahu bahawa Zul dilahirkan dalam keluarga yang hidup serba kekurangan. Dia bukanlah dari keluarga yang kaya raya. Sebab kita dapat perhatikan melalui pekerjaan ayahnya iaitu ayahnya bekerja sebagai pencuci tandas. Manakala ibunya pula iaitu Munah hanyalah seorang suri rumah. Jadi yang seterusnya adalah latar belakang dari segi pendidikan. Seperti mana yang kita tahu di dalam filem tersebut, Zul bukanlah seorang pelajar yang cemerlang, bahkan dia juga tidak mahu menuntut ilmu. Tambahan lagi, ketika zaman persekolahan, dia dan rakan-rakannya banyak bermain-main, bahkan mereka juga ada melanggar peraturan-peraturan di sekolah. Antaranya, dia pernah mencuri duit tabung masjid di sekolah. Seperti contoh di dalam sabda Rasulullah SAW, mencari ilmu adalah fardu ke atas setiap Muslim. Ini bermaksud menuntut ilmu adalah suatu perkara yang amat perlu bagi semua umat manusia. Assalamualaikum. Nama saya Megai Izzat Amir bin Megat Zaizham, nombor matrik I1904076, dan saya akan sambung kepada subtopik pemasaran kepada watak dan penyelesaian kepada watak. Pemasaran dalam watak. Sebelum itu saya ingin mengaitkan teori Imam Al-Ghazali dengan filem ini. Imam Ghazali menekankan bahawa akhlak dan agama merupakan sesuatu yang perlu diterap dari zaman kanak-kanak sehingga dewasa. Di sini Imam Ghazali telah menekankan bagi seorang untuk membina akhlak perlulah didik dari zaman kanak-kanak. Jadi di sinilah di mana ibu bapa perlu mengambil peranan dan mendidik akhlak anak-anak mereka. Imam Ghazali menegaskan bahawa manusia memang berkebolehan untuk mencapai taraf malaikat dengan seluruh ilmu dan boleh juga jatuh tersungkur lebih rendah dari taraf haiwan jika terpengaruh dengan kemewahan dan kemarahan. Malah beliau menekankan kepentingan ilmu dalam membantu memberikan kesedaran tentang hakikat dirinya tinggi, suci dan murni. Bermaksud bahawa jika manusia tidak dididik ilmu akhlak dan tidak menjaga iman dari kecil, maka mereka akan sesat sepanjang kehidupan mereka. Pemasaran pertama kepada watak Zul ialah beliau tidak menerima nasihat dan teguran. Walaupun seringkali ditegur dan didenda oleh gurunya Ustaz Harun, Zul mengadang nasihat dan teguran yang diberi oleh gurunya dan masih lagi meneruskan tabiatnya, iaitu mencuri wang tabur masjid dan mencuri makanan di kedai runcit. Di sini saya ada satu babak menunjukkan Zul dan rakan-rakan mencuri wang masjid ketika
gurunya sedang menunaikan solat, dan selepas itu Zul berpura-pura untuk menunaikan solat. Akbar. Okey, permasalahan seterusnya adalah Zul tidak bertakwa kepada Allah. Ingin menjadi cepat kaya, Zul dan dua rakannya membuat keputusan untuk bermain nombor ekor. Selain itu, Zul juga merasa dirinya berniaga tidak mendatangkan untung. Beliau ditangi oleh seorang lelaki yang pelabur Zul memasuki bisnes dadah, dan Zul menerima peluang lelaki tersebut. Ini untung aku sampai tengah hari tadi je. Buat duit lah. Ambil, sampai bila kau nak berniaga burger? Ha? Kau nak awet itu hari kan? Poket tebal lah. Ha? Ambil. Di sini menjelaskan dengan sikap tamak Zul yang menjadi cepat kaya, beliau telah menerima peluang seorang pusher untuk memasuki bisnes dadah. Imam Al-Ghazali berkata bahawa manusia perlu memelihara diri daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Allah SWT seperti mencuri, rasuah, fitnah dan sebagainya. Okey, permasalahan ketiga ialah tahap ego yang tinggi. Selepas peninggalan ibunya, Zul masih lagi tidak mahu insaf dan bertaubat atas perbuatan beliau. Beliau merasa bahawa diri tidak boleh lagi bertaubat kerana menganggap dirinya telah membunuh ibunya tinggal keseorangan di rumah. Man, kau ingat taubat ni dalam 1-2 hari boleh jadi. Lagipun aku beritahu korang, aku ni memang tak ada harapan. Confirm, memang confirm. Confirm benda. Confirm masuk neraka. Pasal apa? Pasal aku yang buat mak aku meninggal. Jadi maknanya macam aku ni bunuh mak aku sendiri, kau tahu? Ini berlaku satu malam ketika Zul seharian menjaga ibu yang sakit di rumah. Tetapi Zul tetap meninggalkan ibunya berseorangan di rumah dan keluar bersama Atan dan Leman untuk memuja nombor ekor. Malam itu juga ibu yang telah meninggal dunia dan Zul tidak menjawab panggilan ibu yang untuk diberikan ubat. Okey, permasalahan keempat ialah tidak menerima takdir. Zul merasakan jalan yang dijalaninya tidak adil kerana ada yang bekerja sebagai pencuci tandas dan hidup di dalam serba kekurangan. Zul marah dengan ayah. Memang Zul marah dengan ayah. Kenapa ya? Ayah kerja cuci tandas. Dah tak ada kerja lain kan yang boleh buat. Malu Zul ya, malu. Zul malu dengan ayah. Ayahnya merupakan seorang pencuci tandas dan hal ini menyebabkan Zul merasa hidup tidak adil kerana diberikan kehidupan yang serba susah dan menyebabkan Zul untuk menjadi kaya dengan cara yang salah. Seterusnya, masalah kelima adalah pemeliharaan. Dua rakannya Leman dan Affan sentiasa mengikut jejak Zul yang melakukan kesalahan dan mengikuti Zul pada satu malam untuk memuja nombor ekor. Walaupun menasihati Zul untuk berubah, Zul menganggap nasihat rakan sebagai kepelian. Datuk, cucu minta nombor. Datuk, sekali lah. Datuk. Kau ni memang Datuk. Kau ni 2 kali Datuk je. Alah, kau memang Datuk datang kan? Datuk. Sama-sama. Datuk, cucu minta nombor. Okey, kita teruskan kepada penyelesaian terhadap watak. Yang pertama, didikan ibu bapa. Ibu bapa seorang yang memantau anak-anak dari segi pendidikan dan asuhan secukupnya kepada anak-anak mereka. Didikan ibu bapa amat penting bagi perkembangan kanak-kanak. Ia adalah untuk memupuk perkembangan fizikal, emosi dan sosial anak-anak. Didikan ibu bapa juga meletakkan asas bagi kepada anak-anak pilihan hidup dan tingkah laku keseluruhan. Ia juga mempengaruhi kekuatan kesihatan sosial, fizikal, mental dan emosi mereka. Yang kedua adalah bijak memilih rakan sebaya. Pemilihan rakan boleh menyebabkan seseorang itu menjadi baik ataupun tidak baik. Memilih dengan siapa yang anda mahu berkawan sangat penting. Tahu latar belakang dan karakter seorang seperti perokok, gemar mengumpat, menghasut, boros, terlibat dalam gejala sosial dan seumpamanya. Jika berkawan dengan orang yang masalah, tetap akan datang masalah di kemudian hari. Jadi bijaklah memilih rakan. Yang ketiga ialah peranan guru di sekolah. Peranan guru di sekolah bukan sahaja untuk memberikan ilmu,
malah untuk memantapkan dan mendisiplinkan pelajar jika pelajar melakukan kesalahan. Selain memberikan ilmu kepada pelajar, guru juga boleh merapatkan jurang di antara guru dengan pelajar dengan membina hubungan silaturahim yang lebih erat. Guru ini disarankan agar mengambil latar belakang keluarga pelajar agar guru dapat mengenal pasti pelajar yang mempunyai masalah atau sebaliknya. Yang keempat ialah memantapkan akidah. Seorang perlu berakidah dan percaya akan kewujudan Allah SWT, patuh dan tunduk pada segala suruhannya sama ada melalui hati atau ucapan seperti solat, puasa, menunaikan haji, sedekah dan berzikir. Akidah memainkan peranan yang amat penting dalam menentukan perjalanan hidup seorang. Akidah adalah penggerak dalam mencorakkan kehidupan seorang Muslim. Akidah yang lemah mengakibatkan seorang itu mudah dipengaruhi dengan gaya hidup negatif dan merosakkan. Mereka yang tidak memiliki akidah yang jelas dan terpesong akan menghadapi pelbagai masalah dalam kehidupan dan terdedah kepada pelbagai kemungkaran seperti melakukan jenayah, terlibat dalam gejala keruntuhan moral dan lain-lain. Yang terakhir adalah sentiasa bertakwa kepada Allah. Seorang perlulah memelihara diri daripada bahaya atau keburukan serta menjauhkan diri daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Islam seperti berbohong, membunuh, mencuri, rasuah dan fitnah. Takwa penting bagi mengelakkan kita dari terjebak dalam perkara yang berkaitan kejahatan dan maksiat. Selain itu pula adalah untuk menyadarkan manusia supaya tidak menyalahgunakan nikmat Allah. Nikmat yang digunakan perlu digunakan ke jalan kebaikan dan bukannya ke jalan kejahatan. Oleh itu, takwa penting dalam mendidik diri kita supaya sentiasa mensyukuri segala nikmat yang telah dibagi olehnya. Tambahan pula, manusia perlu bertakwa bagi membolehkan manusia membuktikan keimanan kepada Allah SWT. Sekian, terima kasih. Okey, yang terakhir adalah kesimpulan. Okey, sesungguhnya kita semua dituntut untuk mempunyai personaliti yang baik serta positif dan elakkan untuk memiliki sikap yang negatif kerana itu boleh memudaratkan diri sendiri. Seperti di dalam teori Imam Al-Ghazali, nafs yang terbaik adalah dikenali sebagai nafs mutmainnah. Nafs mutmainnah ialah nafsu yang di dalamnya mengandungi kebaikan sahaja. Menurutnya, individu yang memiliki nafsu ini adalah golongan yang secara terus masuk ke syurga Allah tanpa melalui sebarang penyiasaan. Nafs mutmainnah merujuk kepada suatu nafsu yang bersih dan suci sehingga mencapai tahap kejernihan yang teguh. Okey, antara sifat-sifat yang terhasil daripada nafs mutmainnah ini ialah seperti murah hati, arif dan bijaksana, kuat menunaikan ibadah dan bersyukur atas segala nikmat Okey, yang seterusnya adalah peranan seorang anak haruslah sentiasa menghormati ibu bapanya serta menjadi anak yang mendengar kata. Okey, tambahan lagi, seorang anak itu perlulah sentiasa menjalankan tanggungjawab sebagai seorang anak terhadap ibu bapanya. Contoh seperti melakukan setiap tugasan yang disuruh oleh ibu bapa tanpa bantahan. Okey, seterusnya adalah peranan ibu bapa. Okey, ibu bapa perlulah mendidik anak-anak dengan cara yang betul dan sentiasa tegas jika anak melakukan kesalahan dan tidak perlu terlalu memanjakan anak. Tambahan lagi, ibu bapa haruslah memberikan didikan agama yang sempurna kepada anak-anak untuk membentuk personaliti yang baik dalam diri anak-anak tersebut. Selain itu juga, peranan rakan. Okey, seperti mana yang kita tahu, rakan juga adalah insan yang rapat dalam hidup seseorang itu. Jadi, rakan yang baik adalah rakan yang menegur atau menasihati rakannya jika rakannya itu ada melakukan kesalahan. Okey. Akhir sekali, untuk membentuk akhlak yang baik sememangnya sukar. Ia memerlukan usaha dan niat yang betul serta kekal istiqamah. Seseorang itu akan berjaya mencapai kesempurnaan akhlak jika adanya usaha yang berterusan ke arah kebaikan.